Sehingga Mac lalu 336 kes bunuh diri dilaporkan. Sumber daripada Polis Diraja Malaysia turut mendapati berlaku peningkatan kes sama tahun lalu, iaitu 631 kes berbanding 609 kes pada tahun sebelumnya. Sehubungan itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah meminta masyarakat supaya lebih cakna dan prihatin kepada ahli keluarga dan orang sekeliling dalam mengenal pasti simptom awal kemurungan yang boleh menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya, Ainur Ashikin binti Abdul Halim melaporkan berita terkini berkaitan isu bunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian di Malaysia. Isu berkaitan kecenderungan cubaan membunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian lebih tinggi berbanding golongan heteroseksual di Malaysia. Dilaporkan kadar bunuh diri di mana hampir 1 juta telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Cubaan membunuh diri semakin meningkat dalam kalangan masyarakat akibat tekanan hidup yang melampau, termasuk golongan gay dan lesbian. Kajian membuktikan golongan muda yang mempunyai hubungan sejenis lebih cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental, kecelaruan psikologi dan cubaan bunuh diri. Kajian menunjukkan bahawa kecenderungan cubaan membunuh diri berlaku lebih kerap dalam kalangan lelaki gay berbanding rakan-rakan lelaki heteroseksual. Saya, Fatimah Akila binti Zulkifli, akan membincangkan konsep isu bunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian. Cubaan bunuh diri adalah merupakan perbuatan untuk meragut nyawa sendiri dengan tanggapan ia dapat menyelesaikan masalah. Golongan gay dan lesbian dilihat lebih banyak terdedah dengan tingkah laku negatif dan emosi yang tidak stabil. Cubaan bunuh diri dalam golongan LGBT berlaku akibat daripada tekanan diskriminasi dan pandangan masyarakat yang menjejaskan kesihatan mental dan fizikal sehingga mereka mengalami kemurungan. Cubaan bunuh diri dalam kalangan LGBT ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor persekitaran, kemurungan dan konflik dalaman diri. Faktor utama yang menyebabkan masalah kes bunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian di Malaysia adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran menyebabkan persepsi negatif dari ahli keluarga dan rakan-rakan. Golongan LGBT juga sering dipinggirkan sehingga memberikan tekanan kepada mereka sehingga menyebabkan golongan ini bertindak di luar kawalan. Hubungan yang renggang antara ibu bapa juga boleh menyumbang kepada hubungan seksual terutama kepada golongan remaja. Menurut temubuan yang dijalankan, golongan LGBT membuat percubaan untuk bunuh diri dengan mengambil pil tidur secara berlebihan. Faktor yang kedua pula adalah kemurungan. Kemurungan merupakan gangguan emosi atau perasaan yang menyebabkan individu merasa sedih secara berpanjangan, keletihan, cepat marah serta hilang perasaan minat dalam aktiviti harian. Gangguan tekanan perasaan yang melampau boleh menyebabkan golongan LGBT merasa tidak dihargai serta berpunca daripada konflik peribadi seperti ditinggalkan oleh pasangan sendiri. Faktor yang ketiga pula adalah konflik dalaman diri. Konflik dalaman diri merangkumi masalah emosi, kekeliruan identiti dan tidak berupaya menyelesaikan masalah dengan baik. Rasa amarah berpunca daripada masalah dalam hubungan menyebabkan sukar untuk mereka mengawal emosi sehingga melakukan cubaan untuk membunuh diri. Kesan-kesan permasalahan berkaitan dengan isu ini terbagi kepada dua, iaitu diri sendiri dan masyarakat. Antara kesan-kesannya ialah seperti berikut. Tidak selesa jika statusnya diketahui umum di mana sukar untuk mereka menyesuaikan diri sehingga mengalami tekanan perasaan. Terdapat beberapa strategi bagi menangani masalah bunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian. Strategi-strategi ini lebih tertumpu kepada para kaunselor kerana mereka merupakan antara orang yang terpenting bagi menangani isu ini. Antara strategi menangani masalah ini ialah yang pertama, para kaunselor perlulah menimba ilmu pengetahuan yang luas secara formal dan tidak formal. Hal ini kerana tanpa ilmu pengetahuan, para kaunselor tidak mampu untuk mencapai matlamat dengan sebaiknya. Seterusnya, para kaunselor juga perlulah sentiasa bersedia dan bersifat terbuka untuk mengendalikan sesi kaunseling dengan klien gay dan lesbian supaya klien tersebut dapat membina kepercayaan dan berasa selamat untuk meluahkan masalah yang dihadapi mereka. Isu ini. Seterusnya, para klien juga perlulah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, selain kita itu, mestilah masyarakat menjaga juga kesihatan perlulah mental diberikan dan pendedahan juga yang meluas fizikal, kepada dan seterusnya mendapatkan rawatan dan nasihat kepada pakar kesihatan mental sekiranya mendapati diri mengalami gejala-gejala kesihatan mental. Dan yang terakhir, kita mestilah mengamalkan gaya hidup yang sihat.